InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk bertemu setelah kita terpaksa tangguh pagi tadi. Dan Alhamdulillah pada petang ini walaupun kita boleh buat, kita buat di luar kerana ada perkara-perkara yang perlu dilakukan. Dan Alhamdulillah, insyaAllah marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kita merendahkan hati kita supaya hati kita ini benar-benar boleh bertakarub dengan Allah. Kita merendahkan diri kepada Allah, dengan itu kita mendekati Allah. Dan pada hari ini, hari Arafah, di mana kita sama-sama berpuasa, sebahagian daripada kita berpuasa, maka kita ingin sama-sama memperbanyakkan doa, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan ibadah, terutamanya zikir yang mentauhidkan Allah, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan begitu juga dengan zikir-zikir seperti surah Al-Ikhlas. Kita banyakkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan sebagainya. Jadi insyaAllah pada hari ini kita mula dengan tajwid syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita mohon pada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, birahmatika nastaghits. Ya Allah, janganlah jadikan kelemahan kami, keaiban kami, dosa kami, segala perkara-perkara yang lemah, yang hina pada kami menjadi penghalang kepada hidayahmu, taufikmu, menjadi penghalang kepada rahmatmu, barakah, ma'unah dan karamahmu, ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk menggunakan masa-masa ini untuk kita mendapat satu kebaikan, untuk bekalan di akhirat, insyaAllah. Tuan-tuan mata Allah Ta'ala bersempena dengan hari wukuf, iaitu pada hari ini pertama kali dalam dunia kita bahawa umat Islam pergi mengerjakan haji. Tetapi majoritinya dihalang, majoriti terhalang daripada haji tersebut. Dan kita melihat bagaimana mereka telah menyusun supaya kita tidak boleh, kalau dari Malaysia ni baru 200 lebih kalau tak salah saya yang boleh pergi haji. Jadi kita berdoa supaya suasana ini tidak akan berterusan. Mudah-mudahan tahun depan kita akan kembali kepada asal, insya-Allah. Pada hari ini kita akan tengok sikit apa yang digambarkan dalam yang telah kita bincangkan, itu mengenai asas-asas tadhiyah, asas-asas pengorbanan
pengorbanan yang mempunyai, kita kata asasnya adalah iman, dan asas kepada iman ataupun kita kata maksud iman itu adalah yakin, al-yakin. Yakin pula ada 3 tingkatan, kita telah bincangkan. Yang pertama disebut ilmu yakin, ilmu yakin. Yang kedua disebut sebagai ainul yakin, dan yang ketiga digambarkan sebagai hakul yakin. Jadi kita telah pun berbincang tentang yang pertama dan yang kedua, kita berbincang sebahagiannya. InsyaAllah kita akan cuba tengok sedikit nota pada hari ini apa yang ada, dan kita cuba manfaatkanlah insyaAllah masa yang ada ni. Pertama, Allah berfirman dalam surah At-Takasur. Surah At-Takasur Allah berfirman, summa la tarawunnaha ainal yaqin. Allah gambarkan dalam surah At-Takasur ini, kemudian la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian sesungguhnya kami, itu kamu, sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang menderhaka akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Al-yakin, al-yakin, ainul yakin. Jadi penglihatan yang yakin ini, yang dimaksudkan ainul yakin ini, ialah keyakinan kita kepada Allah, kepada rukun-rukun iman yang lain, kepada perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ghaib ini, ataupun yang bersangkut paut dengan yang zahir ini, ainul yakin ini. Maka dia, maksud ainul yakin ini lebih jelas daripada ilmu yakin. Dan ainul yakin ini seperti contohnya, kalau kita nak sebut seseorang itu dia nak masuk hutan, dia kata dalam hutan tu ada harimau, itu ilmu dia. Tetapi setelah dia masuk dalam hutan dan dia menemui, dia jumpa bekas tapak kaki harimau, bekas tapak kaki harimau, maka sudah tentulah dia melihat dengan matanya bahawa adanya harimau di situ, sebab nampak tapak kaki dia, bekas yang dia pijak. Maka membuatkan hatinya rasa takut, bimbang. Ini ainul yakin, dia melihat ada satu tanda. Jadi ainul yakin ini dia masih lagi melihat tanda, tanda-tanda kepada keyakinan. Dia melihat dengan mata dia. Sepertilah seorang yang beribadah dengan hati yang yakin itu nampak kebesaran Allah dengan mata hatinya. Jadi apabila Allah membuka sesuatu kepada kita, kasyaf, iaitu kita melihat sesuatu kebesaran Allah, maka ketika itulah kita akan bertambah yakin. Jadi sebab itulah ainul yakin ini ialah seperti kasyaf. Fakasyafna anka, maka Allah membuka ke atas dia. Fakasyafna anka maknanya Allah membuka ke atas dia. Ini ayat Allah menggambarkan bahawa ainul yakin ini Allah buka sesuatu kepada kita untuk melihat sesuatu yang ajaib, yang mencari adat, yang menggoyakkan adat. Dan di sinilah kita lihat orang yang mempunyai ainul yakin ini, dia akan melihat kebesaran Allah dengan mata hati dia. Dan ibadah ini adalah, ibadah ni akan menjadi lebih kukuh, lebih kemas, lebih kuat, lebih beradab, lebih berakhlak. Kenapa? Kerana tauhid yang ada padanya itu menjadi lebih kukuh. Jadi orang yang mendapat ainul yakin ini, dia tidak akan mudah goyang. Dia tidak akan mudah goyang. Dia akan sentiasa dalam keadaan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinilah yang Allah gambarkan dalam ayat surah Al-Qaf yang kita dah baca pada yang lepas. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka idha'aka fabasaru kal yawmal hadid, yawma hadid. Demi sesungguhnya engkau di dunia dahulu berada dalam keadaan ghaflah. Ghaflah ni maknanya lalai tentang perkara-perkara yang ada. Maka kami hapuskan kelalaian itu yang menyelubungi kamu itu, lalu pandangan kamu menjadi terbuka, tajam. Fakashafna anka. Jadi maknanya di sini kita lihat ainul yakin ini adalah merupakan salah satu daripada keyakinan yang ada kepada seseorang itu, keimanan tadi, yang lahir daripada apa? Yang lahir daripada keimanan tadi, kekuatan dia, sehingga dia tidak lagi lalai. Dia tidak lagi lalai kepada Allah, lalai kepada akhirat. Jadi di sinilah kita lihat di manakah ainul yakin itu datang. Ainul yakin itu datang
apabila kita telah melalui proses tarbiyah, proses untuk membentuk diri kita, meningkatkan diri kita, dan pada masa itu kita telah dapat membuang satu kelemahan yang paling besar sekali. Kelemahan majoriti orang Islam hari ini, orang yang digambarkan sebagai ahli neraka, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha an ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Iaitu mereka yang akan menjadi majoriti kepada umat manusia ini yang masuk dalam neraka dia, neraka Allah, kerana kelalaian yang ada pada dia. Kelalaian yang ada pada dia. Apa maksud lalai? Ada hati tak boleh nak faham, ada mata tak boleh melihat, ada telinga tak boleh nak mendengar. Lalai. Dan di sinilah kita lihat bagaimana seseorang yang bebas daripada lalai itu, maka dia akan berada dalam keadaan mendapat ainul yaqin. Jadi ketika mana kita akan berada dalam keadaan ainul yaqin ini? Setelah kita memproses diri kita sentiasa dalam keadaan sedar, dalam keadaan berzikir bersama Allah, bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sembahyang je, bukan waktu solat je, bukan waktu Quran je, bukan waktu kita bersama-sama dengan orang-orang di masjid saja, tapi di luar daripada keadaan ibadah yang formal, ibadah yang rasmi. Di luar maknanya dalam keadaan biasa-biasa, tengah makan, tengah minum, tengah bersama kawan-kawan, tengah bersama keluarga, bergurau senda, hati kita, fikiran kita masih lagi teringat dengan Allah, terikat dengan Allah. Ini yang dimaksudkan dengan fakashafna anka, iaitu dibukakan kepada dia itu ketajaman melihat, ketajaman mendengar, ketajaman untuk dia nak buat sesuatu, iaitu kelalaiannya. Dia tidak lalai dah. Jadi macam ni nak proses dan mendapatkan ainul yakin ini. Nak proses mendapat ainul yakin ini tidak lain dan tidak bukan ialah kita memproses hati kita, akal kita, fikiran kita, supaya tidak bercita-cita untuk mendapatkan dunia. Jadi kita memproses hati kita supaya tidak bercita-cita untuk mendapat dunia. Kita kena proses. Hubbud dunia itu yang menghalang kepada ainul yakin. Kenapa kita tidak melihat yang ghaib? Kerana hati kita melihat dunia. Nampak dunia je. Tengok pokok, nampak pokok. Tak nampak di sebalik pokok tu ada pencipta pokok. Tak nampak. Jadi apabila hati kita masih lagi bercita-cita untuk dapat dunia, bercita-cita untuk sayang ke dunia, sayang kepada dunia, sayang kepada apa yang ada di kehidupan di sini, masih lagi berhajatkan kepada dunia, mengejar dunia, maka selagi itulah ainul yakin tidak akan dapat. Ini nombor satu. Yang nombor satu, kita kena tengok ikhlas kita, kita melihat pemikiran kita, kita melihat Allah, redha Allah dan akhirat. Sebab tu kita nak kena latih zikir tadi. Zikir kita kena latih, kena sentiasa dalam keadaan merasai kebersamaan dengan Allah. Itu nombor satu. Nombor dua ialah kita nak kena merasai bagaimana ibadah yang banyak, ibadah yang hebat, banyak ibadah, banyak solat, banyak puasa, banyak semualah. Kita buat zikir, berapa ribu-ribu zikir, tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna, tidak akan berkesan sekiranya kita tidak membuang apa yang ada di dalam hati kita, iaitu yang merosakkan kita. Apa yang merosakkan kita? Sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji. Kita ada sifat dendam, marah, panik, baran, sifat-sifat yang kita rasa kita ni lebih baik daripada orang lain. Sifat mazmumah, dengki kat orang. Jadi sifat mazmumah ni, sifat yang jahat, yang keji ni, yang ada di dalam hati kita, yang kita tidak proses, sikap-sikap buruk yang tidak kita proses, kita tidak perbaiki itu, maka itulah yang akan menghalang ainul yakin.
kita tak akan nampak ainul yakin, tak akan sampai kepada fakashafna anka. Tak sampai. Kenapa? Kerana dalam hati kita ada tembok, ada awan yang menutup cahaya ainul yakin tadi. Jadi sebab tu kita kena tengok dalam hati kita. Kadang-kadang hari ni kita duk fokus pada zikir. Kita pembaca zikir. Okey, mari sama-sama kita kumpul. Kita kena kumpul 100 orang. Lepas tu setiap 100 orang baca ayat kursi 313 kali. Kemudian kita baca pula Fatihah kan, 41 kali. Kemudian kita baca pula seorang yang baca Yasin sekian-sekian. Bagi kita kumpul-kumpulkan amal ni, mudah-mudahan amalan ni kita dapat. Jadi amal yang kita buat tu yang banyak, yang hebat tadi tu kan, dia tidak akan memberi kesan untuk membina basirah kita sekiranya kita tidak proses mazmumah kan, kezaliman, kegelapan yang ada dalam hati kita. Jadi sebab tu kita kena tengok hari ni bagaimana untuk mencapai itu. Maka kita kena proses sifat-sifat sifat-sifat hati kita yang buruk tadi, kita kena buang. Kalau kita tidak buang yang itu, walaupun kita beramal dengan banyak amalan, kita tak sampai kepada Allah. Jadi untuk buang itu pula, kita perlukan kepada panduan dan bimbingan. Kita nak buang sifat jahat tu bukan boleh buang macam itu. Dia kena ada panduan dia, ada bimbingan dia. Dia mesti ada orang yang boleh bantu kita. Jadi sebab itulah inilah peranannya murabbi. Peranannya mursyid. Peranannya guru. Jadi sebab tu kita nak kena tengok bagaimana untuk mendapat ainul yakin ini. Dia bukan sekadar beramal. Kalau ilmu yakin setakat ilmu, boleh beramal lagi tak? Boleh. Apa amalannya? Kita pergi ke kelas pengajian, dengar kuliah FB live kan? Boleh lagi. Baca buku untuk mendapatkan ilmu yakin, kita boleh lagi beramal. Tapi untuk mendapatkan ainul yakin, tidak cukup beramal. Kita kena membuang kerosakan, membuang kelemahan, membuang keaiban kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kehinaan kita di sisi Allah. Kita beramal tetapi tidak ada ikhlas. Jadi amal itu tidak akan sampai. Dia tak sampai kepada ainul yakin. Jadi apabila kita mula membuang sifat-sifat mazmumah, sifat buruk dalam diri kita ini, dalam hati kita ni, kemudian kita menghiaskan dalam diri kita dengan sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji, maka barulah kita menuju kepada kekuatan. Baru kita boleh sampai peringkat sayang kepada Allah. Contoh sayang kepada Allah. Kita tak boleh sampai. Cakaplah aku sayang Allah, sayang Allah, semua nyanyi semua kan, berjemaah nyanyi semua sayang Allah, sayang Rasul semua. Tapi takkan sayang bila kita tidak boleh buang mazmumah tadi, tidak boleh buang mazmumah dan tidak boleh masukkan mahmudah. Mazmumah yang keji, mahmudah yang terpuji. Kita tak boleh nak buang. Jadi tak akan sampai. Jadi ilmu yakin boleh belajar. Kita boleh belajar. Kita boleh berfikir. Kita boleh berzikir. Kita boleh melakukan amalan. Tapi ainul yakin, dia kena buang kan, dunia daripada hati kita. Hubbud dunia, hubbud jah, hubbud riasah. Kita kena buang semua keburukan tadi. Kita kena buang. Jadi bila kita buang tu, baru kita boleh, Allah akan buka fakashafna anka. Maka Allah buka ke atas dia, ke atas mereka, ke atas kamu kan, sesuatu yang menjadi kebesaran Allah. Maka dengan fakashafna anka tadi, bila Allah memberi kasyaf pada dia, membuka satu yang luar biasa tadi, dengan sebab dia membuang perkara-perkara yang merosakkan diri dia tadi, maka barulah dia mendapat ainul yakin. Ainul yakin apa? Masuk hutan, nampak tapak kaki rimau. Rimau tak nampak lagi ni, nampak tapak kaki rimau je. Sebelum masuk hutan, dia cakap hutan ni ada harimau kan. Dah masuk hutan, nampak tapak kaki dia, bekas dia pijak. Maknanya kita bertambahkan, memang betul lah ada rimau ni, ada bekas dia. Takkanlah ada bekas tapak kaki ni dia tak ada pula. Itu ainul yakin. Allah dah buka dah.
Allah buka dah pada seseorang itu akan sesuatu, kan? Makna kebesaran Allah, dia nampak kebesaran Allah. Dia nampak kebesaran, dia rasai. Inilah yang digambarkan. Tapi untuk kita mendapatkan itu, prosesnya apa? Prosesnya kita membuang kelalaian. Habbud dunia kita buang. Kelalaian kita buang. Kemudian sifat mazmumah, sifat jahat kita buang. Buang satu, barulah kita menuju kepada Allah. Saya nak cara ringkas sebab hari ni saya pun kat luar ni kan, tak lama-lama sangat. Yang ketiga, hakul yakin. Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah, ayat 51, wa innahu lahaqqul yaqin. Baik, hakul yakin yang Allah maksudkan di sini, wa innahu, dan sesungguhnya lahaqqul yakin itu adalah kebenaran yang diyakini. Al-haqqu yakin. Sesungguhnya, nya itu apa? Nya itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita tengok tadi, ilmu yakin, kita nak masuk hutan ada rimau. Kita tahu. Masuk dalam hutan, jumpa tapak kaki rimau bekas dipijak. Oi, ni confirm ni ada rimau ni. Dah jumpa tapak kaki dia. Ainul yakin, Allah buka, nampak sesuatu. Hakul yakin, tiba-tiba terserempak dengan rimau. Itu hakul yakin. Memang betul rimau ni depan mata ni. Hati yakin itu rimau. Jadi ilmu yakin, kita boleh belajar lagi, kita boleh tengok lagi, boleh berfikir, boleh berzikir untuk mendapat sesuatu cahaya. Allah buka, nampak kebesaran Allah. Ainul yakin, apabila Allah buka kebesaran dia, Allah buka sesuatu yang di luar kebiasaan, maka ketika itu kita akan melihat sesuatu yang menyebabkan kita lebih yakin kepada Allah. Dan macam mana nak buka tu? Kita tak cukup sekadar kita baca, kita berilmu, dengan kuliah. Kita kena proses buang perkara yang menghalang ainul yakin tadi. Contohnya pertama, menghalang dunia ni, kita sayang kat dunia. Sayang kat dunia itu menghalang kita untuk kasyaf. Sayang dunia menghalang kita nak tengok syurga. Janganlah kita kata saya nak masuk syurga, saya tahu syurga macam mana, tapi dunia masih lagi kita sayang dengan dia. Kita sayang dunia, suka dunia, maka hati kita takkan sampai ke syurga Allah. Tak sampai. Ainul yakin tak dapat. Jadi kena buang. Hubbud dunia kena buang. Ini nombor 2. Kena buang. Kemudian kena buang sifat mazmumah, sifat yang terkeji. Kita gantikan dengan sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Jadi kita lihat, barulah kita akan mendapat ainul yakin. Allah akan buka. Kemudian hakul yakin ialah apabila kita berdepan, masuk hutan, berdepan dengan rimau tu. Jadi dalam konteks tarbiyah di akhir zaman ini, apakah yang kita nak boleh fahamkan hakul yakin? Maksudnya dalam konteks tarbiyah. Bila Allah gambarkan dalam surah Al-Haqqah, wa innahu lahaqqul yakin, dan sesungguhnya dia itu, sesungguhnya al-haqqul yakin, itulah al-haq yang yakin. Apakah yang dimaksudkan nya itu? Ialah Al-Quran. Jadi macam mana kita nak berhubung dengan haqqul yakin ni? Dari sudut proses. Dari sudut kita nak proses diri kita, nak tarbiyah diri kita, nak meningkatkan diri kita, macam mana kita nak mendapat haqqul yakin? Cukupkah kita dengan ilmu? Tak cukup. Sebab tu ada orang belajar sampai PhD, bahagian sains, bahagian usuluddin, bahagian agama, tapi perangai macam syaitan. Kenapa perangai syaitan? Dia tak boleh buang kejahatan dalam diri dia. Ainul yakin, bila dia boleh membuang kejahatan dalam diri dia, dunia, kan, penyakit-penyakit hati dan sebagainya, baru Allah buka ainul yakin, nampak bekas-bekas tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah sudut tarbiyah. Kita tengok, kita tentang sudut tarbiyah akhir zaman ni. Okey, kalau hakul yakin macam mana? Hakul yakin yang kita ambil panduan daripada Al-Quran,
Innahu lahaqqul yakin. Innahu, sesungguhnya itulah haqqul yakin, itulah al-haq, iaitu kebenaran yang diyakini, haqqul yakin. Maka yang Allah maksudkan di sini ialah innahu, hu itu adalah Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran itulah al-haqqul yakin. Al-Quran itulah haqqul yakin. Maknanya untuk sampai kepada al-haqqul yakin, bukan hanya kita ada ilmu, bukan hanya proses keburukan kita, buang segala kelemahan keburukan kita, gantikan yang kebaikan, ialah kita hidup bersama Al-Quran. Haqqul yakin. Dan al-haqqul yakin. Jadi maksudnya di sini, dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita haqqul yakin itu adalah Al-Quran. Jadi sebab itu kalau kita ada keraguan kepada Al-Quran, kita takkan sampai pada Allah. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi. Yang demikian itu tidak ada keraguan kepadanya, kitab itu. Tidak ada keraguan, menjadi petunjuk, hidayah kepada orang yang muttaqin, yang bertakwa. Jadi disebut kat sini bahawa haqqul yakin digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, menghayati Al-Quran, mendokong Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran. Sampai peringkat kita berjuang bersama Al-Quran. Itu haqqul yakin. Maksudnya haqqul yakin itu Al-Quran itu sendiri. Itu Al-Quran. Al-Quran ni apa? Al-Quran ni bukan kitab tu, bukan mushaf tu. Itu bukan Al-Quran, itu mushaf. Al-Quran ni apa? Al-Quran ni firman Allah. Maknanya apa lagi yang kita boleh kata paling baik, paling besar, paling hebat pada manusia yang ada pada kita, melainkan firman Allah, Al-Quran itu sendiri. Sebab tu al-haqqul yakin kita kena faham dalam konteks tarbiyah. Sejauh mana kita bersama dengan Al-Quran, menghidupkan Al-Quran, maka sejauh itulah kita akan mendapat al-haqqul yakin. Ini konteks tarbiyah. Kita kena faham macam ni. Kalau kita tak faham yang ni, kita ingat apa dia. Sebab tu hari ni orang boleh sembahyang, boleh puasa, boleh zikir, boleh buat macam-macam, tapi Al-Quran tinggal Al-Quran. Tak baca Quran, tak faham Quran, tak tahu Quran, tinggal Al-Quran. Maka dia tidak akan sampai kepada haqqul yakin. Tak sampai. Dan sebab itulah, apabila kita melihat akan hal ini, perkara yang pertama tentang Al-Quran, bila Allah menggambarkan tentang perkara ini, ialah Allah menggambarkan tentang peringatan. Wa innahu latazkiratun lil muttaqin, dalam surah Al-Haqq, Al-Haqqa ayat 48. Wa innahu latazkiratun lil muttaqin, dan sesungguhnya dia Al-Quran adalah menjadi peringatan, menjadi yang menghubungkan kita dengan Allah, dengan ghaib, iaitu kepada orang beriman, orang bertakwa tadi. Jadi nombor satu, tuan-tuan dan puan, apabila kita tidak memproses diri kita mencapai haqqul yakin bersama Al-Quran, maka nombor satu ialah kita akan menyesal. Penyesalan nombor satu kepada orang beriman bila dia tidak mengambil Al-Quran, atau manusia itu mendustakan Al-Quran. Bila mendustakan Al-Quran, maka dia menyesal. Dia akan menyesal. Kenapa menyesal? Kerana Al-Quran itu Al-Haq. Yang dikata-kata Al-Haq tu apa? Al-Haq, yang benar tu apa? Yang benar tu Al-Quran. Jadi haqqul yakin, Al-Haqqul yakin, keyakinan yang sebenar, bukanlah kita boleh masuk alam jin. Ada orang sampai peringkat masuk alam jin. Ada orang boleh peringkat sampai boleh rawat orang, guna jin ni, guna jin sana. Bila ada benda gaib, dia boleh terbang, boleh jalan atas air sebagainya. Ini orang yang dah yakin kuat ni. Tak, itu bukan yakin. Yakin terletak pada Al-Quran, Al-Haqqul yakin. Jadi sebab tu kita nak kena faham ni. Kalau tak, kita tertipu dengan Dajjal. Sebab tu bila kita ada orang bermimpi, mimpi apa? Perang. Mimpi apa? Sekian-sekian. Kemudian banding dengan Al-Quran, mimpi dan Al-Quran.
maka mimpi tak boleh nak kalahkan Quran. Ada orang belajar sains, medical, engineering, chemical, biological, semua benda sains dia belajar. Dia menjadi engineer yang terbaik, menjadi doktor perubatan yang terbaik, sains. Tetapi bila bertembung sains dengan Quran, al-haqqul yaqin, Quran. Jadi sebab itulah perkara yang akan membawa kepada kehancuran kita, membawa kepada kebinasaan kita bila kita meninggalkan Al-Quran. Apa lagi bila kita mendustakan Al-Quran, takkan sampai al-haqqul yaqin. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Orang yang dah sampai kepada yang paling tinggi sekali, yang paling tinggi sekali akhlaknya, kehidupannya, saksiahnya, Al-Quran. Nampak tak tuan-tuan? Penting tak Al-Quran ni? Penting sangat. Tetapi kenapa kita ni jauh sangat daripada Al-Quran? Kita boleh sembahyang, kita boleh puasa, kita boleh buat kerja-kerja NGO, tolong orang sana sini, bantu orang sana sini, pergi Gaza, tolong orang sana sini, bawa duit, bawa apa. Tetapi kita tidak hidup bersama Al-Quran, kita takkan sampai kepada keimanan yang sempurna. Kita tak akan sampai kepada haqqul yaqin. Kita boleh berzikir, kita boleh berfikir, kita boleh buat macam-macam, tetapi kita tidak hidup bersama Quran, tak sampai haqqul yaqin, tak sampai. Ini kita kena faham ni. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin, iaitu sesungguhnya dia itu Al-Quran merupakan peringatan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin, dan sesungguhnya kan, kami sedia mengetahui bahawa ada di antara kamu yang mukazzibin, yang mendustakan Al-Quran. Ini bahaya ni. Sebab tu kita ingat, saya dah duduk dalam tarbiyah lama dah, duduk usrah lama, tiap-tiap hari ada usrah, tiap-tiap hari ada halaqah, tiap-tiap hari ada program katibah ni bangun malam. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ada daurah. Kita ada, semua ada. Tapi Al-Quran kita tinggal dalam hidup kita. Al-Quran kita tinggal. Kita tidak menuju kepada haqqul yaqin. Takkan sampai. Takkan sampai. Jadi haqqul yaqin adalah darjat paling tinggi sekali. Darjat paling tinggi sekali. Maknanya kalau kita seorang sufi, kan, kita kata kita ni boleh begini, boleh buat macam-macam gitu, tapi kita dengan Quran jauh, tak baca pun Quran, tak tahu pun Quran, maka sufi tu, tasawuf tu, kan, sebenarnya tak sampai lagi kepada Allah. Walaupun nampak macam, wah, dia punya janggut putih, tak ada hitam macam saya ni, hitam serabut. Saya minta maaf lah serabut. Selagi tak potong lembu, tak sembelih korban, saya tak boleh nak potong ni, kan. Sunat muakkad jaga, kan. Jadi serabut sikit lah, kan. Ada semua, ada hitam, putih, hitam macam-macam, tak cantik, tak handsome, kan. Ada orang putih semua. Kenapa putih semua? Sebab apa? Wah, dia orang alim, sufi. Tetapi Quran, tak baca Quran, tak tengok Quran, tak hazam Quran, apa lagi nak mendokong Quran. Dia hanya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia baca subhanallah wa bihamdi. Quran tak baca. Sedangkan Allah kata innahu lahaqqul yaqin. Itulah dia haqqul yaqin. Itulah dia haqqul yaqin. Ni bukan saya cakap, Allah sebut ni. Innahu lahaqqul yaqin. Itulah dia. Dia tu apa? Al-Quran. Al-Quran itulah haqqul yaqin. Jangan kita cakap lain, kita tafsir lain pula, terjemah lain. Innahu tu apa? Saya pula sudah. Tak, Al-Quran ini tafsir yang sebenar. Jadi sebab itulah kita tengok hari ni, darjat yang paling tinggi dalam tarbiyah, darjat yang paling tinggi di dalam dakwah, darjat yang paling tinggi di dalam jihad fi sabilillah ialah apabila kita hidup bersama dengan Al-Quran. Nampak tak? Kita tak rasa benda tu. Kita ingat yang paling tinggi sekali, sembahyang paling banyak, puasa paling banyak, kan? Kita ingat program paling banyak, kan? Kita ingat
Kan kita buat macam-macam, rupanya Quran. Kita dah kena tipu dah dengan Dajjal. Masa bila kita kena tipu dengan Dajjal? Masa lahir. Sebelum lahir dah kita kena tipu dengan Dajjal. Kenapa sebelum lahir kena tipu dengan Dajjal? Mak ayah kita pun kena tipu dengan Dajjal. Atuk nenek kita pun kena tipu dengan Dajjal. Duduk di zaman apa? Zaman ketika Islam dah jatuh. Mulkan Jabbariyah. Kita tak perasan. Kita ingat wah, jalan pakai jubah, pakai kot serban, pakai jubah, pakai janggut panjang, cantik, hebat. Janggut pun boleh pakai juga kan. Lepas tu jalan tunduk, langgar tiang. Wah, solehnya dia, takwanya dia. Tapi Quran tak amal langsung. Quran tak baca langsung, tak tahu langsung. Dia tidak ada hakul yakin. Tak sampai hakul yakin. Sahabat-sahabat dengan Quran, walaupun dia tak hafal semua Quran, tapi dia menghayati Al-Quran. Yang dia hafal, dia menghayati. Inilah disebut sebagai Taifah Mansura. Inilah kelompok yang akan Allah bagi kemenangan. Allah bagi kemenangan bersama mereka yang hidup bersama Al-Quran. Nampak tak? Ini kita nak kena rasa ni. Sebab tu tuan-tuan semua kena ada mazhab Quran. Mazhab Quran ni wajib. Jangan letak dalam handphone. Kena ada mazhab Quran yang betul. Siapa yang tak kahwin lagi, jadikan mazhab Quran sebagai dia punya hantaran ni. Bukan hantaran, dia punya mas kahwin ni. Saya ingat dulu mas kahwin Quran. Jadi kenapa mazhab Quran jadi mas kahwin? Sebab nak melihat bahawa Quran inilah hidup kita. Hidup kita ini hakul yakin. Apabila kita bersama Al-Quran, maka ketika itulah Allah akan buka macam-macam dia buka. Dia akan buka macam-macam. Maka inilah digambarkan sebagai Al-Haq. Maka kita akan sampai kepada perkara tersebut, ke perkara itu. Ini cara ringkas lah Sebab saya ni dalam kereta tak ada lama-lama. Orang duk tengok kiri kanan. Apa orang ni cakap sorang-sorang Cakap sorang-sorang ni kan. Monyet pun tengok, orang pun tengok, kucing tak nampak. Baik, saya nak bagi satu contoh, satu cerita yang digambar telah dikisahkan oleh Anas bin Malik. Satu cerita yang digambarkan oleh Anas bin Malik. Apa dia cerita dia? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah sahabat kisah sahabat. Dia kata apa? Anas bin Malik telah meriwayatkan radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa ada seorang sahabat daripada kalangan Ansar. Ada seorang sahabat dari kalangan Ansar, namanya nama panggilannya itu dipanggil Abu Mu'allaq. Abu Mu'allaq. Mu'allaq ni apa maknanya dia? Mu'allaq ni yang dekat, yang rapat, yang terikat, berdarah daging. Mu'allaq gelaran dia. Maknanya dia ni dengan Allah ni rapat. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelarannya Abu Mu'allaq, Ansar, seorang Ansar. Dia seorang pedagang. Dan dia menjual barang-barang yang dia berniaga lah, milik sendiri, dan menjual juga barang-barang yang orang lain. Maknanya orang lain nak kata Mu'allaq, ya Abi Mu'allaq, kan, kami nak pesan, nak invest lah, boleh tak invest? Apa invest? Kami bagi kamu 1000 dinar, kamu beli sekian-sekian, kamu tuan jual. Besok untung kita bagi 2 lah. Macam mana persen ikut lah. Dia pun bawa barang dia bawa juga barang orang lain. Dia seorang saudagar lah, peniaga. Maka dia juga dikenali juga sebagai seorang yang banyak beribadah, banyak baca Quran dan wara'. Seorang yang menjaga keburukan-keburukan daripada masuk. Wara' ni bersifat menjaga benda yang syubhat. Seorang yang wara' ni Abu Mu'allaq ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dalam perjalanan beliau telah dihalang oleh perompak yang bersenjata. Satu ketika dalam kafilah itu perompak tak ada kepung dia, perompak ni kepung dia. Perompak tu bersenjata. Maka perompak tu pun tangkap dia, bawa kepada ketuanya. Maka perompak tu pun kata, aku nak bunuh kau. Ketua dia kata, aku nak bunuh kau. Maka Abu Mu'allaq dia kata, kenapa kau nak bunuh aku? Tidakkah kau menginginkan harta aku? Kenapa nak bunuh? Ambillah harta aku, ambillah, kau nak ambil semua, ambillah, tak apa.
Tapi tak payahlah bunuh. Bunuh ni dosa besar. Korang tahan lagi sikit. Maka Abu Mu'alak tanya, "Mengapa kau nak bunuh aku? Kau ambil je lah semua harta ni." Dia tak takut pun dengan perempuan tu. Tapi perempuan tak bunuh dia. Dia kata, Jangan bunuh aku. Itu besar dekat Allah nanti. Kau ambil semua. Ambil lah. Aku tak kisah. Kau ambil lah. Maka kerana harta yang kamu bawa itu memang milik aku, kata perempuan tu. Jadi harta ni memang aku dah punya dah. Tetapi sebelum aku nak membunuh, aku teringin nak bunuh kau. Dia nak bunuh sahabat Nabi ni, Abu Mu'alak. Jadi main perempuan dia jahat lah. Jahat. Dia bukan mumpak sebab dia lapar. Dia bukan mumpak sebab dia mungkin memerlukan bantuan apa tak. Macam orang bendera putih hari ni kan. Bendera putih saya memerlukan beras, tak dapat beras, terpaksa rompak orang sebelah. Bukan macam itulah. Maka dia kata, harta ni memang dah aku punya. Perempuan dia kata, tapi aku nak bunuh kau. Maka kata Abu Mu'alak, sebelum kau bunuh aku, tak apalah kau nak bunuh aku, bunuhlah, dia kata. Tapi sebelum kau izinkan aku sembahyang solat sunat 4 rakaat. Aku nak solat sunat 4 rakaat. Nak minta solat sunat. Sahabat nak mati, dia tak panik. Dia kata, engkau nak bunuh aku, bunuhlah. Tak apalah, aku tak lawan. Tapi engkau bagi aku solat sunat 4 rakaat. Solat 4 rakaat. Maka perempuan dia, okay, tak, kau solat lah, pergi solat. Engkau habis solat, nanti aku bunuh kau. Ini seorang sahabat Nabi SAW, Abu Mu'alak. Maka Abu Mu'alak ini pun mengambil wuduk dan kemudian dia pun solat 4 rakaat. Maka pada sujud yang terakhir dia berdoa. Ini nak tengok ni, orang yang hakul yakin ni. Orang yang hakul yakin ni. Orang yang keyakinan pada Allah ni, keyakinan yang benar. Kenapa? Kerana dia hidup bersama Quran. Apa doa dia? Dia pun membaca, alamak mata dah tak nampak lah. Maka dia membaca doa ni, doa dia Abu Mu'alak ni, doa sahabat Nabi SAW. Doa ni kalau kita baca bagus. Ni doa mustajab. Tapi mustajab bukan pada doa, mustajab pada kita bersama Quran. Kita bersama tarbiyah, bersama dakwah, penyerahan sepenuhnya pada Allah. Ya Wadud, Allah Subhanahu Wa Taala dia mulakan Ya Allah, Ya Wadud. Dia dalam sujud terakhir, Ya Wadud, disebut nama Allah. Wahai zat yang memiliki, yang maha pengasih, Al-Wadud, yang maha pengasih, yang maha mencintai. Sebab apa dia dengan Al-Wadud? Kerana dia sayang ke Allah. Dia sayang ke Allah sangat. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud. Ada orang nama Widad, ada orang nama Widad. Widad ni yang disayangi. Kalau kita nak sayangi, panggil Wadud. Ya Wadud, Ya Zal Arshil Majid. Wahai pemilik Arash yang maha agung, Ya fa'alu lima yurid, as'aluka bi'izzatika alladhi la yuram, wa mulkika alladhi la yudam, wa binurika alladhi mala arkan arshik, an takfiyani syarra haza lissin, Ya Mughis. Aris ni disebut nama Allah dengan yakin. Ini kan hakul yakin. Disebut nama dengan keyakinan. Kenapa dia bersebut nama Allah dengan keyakinan? Apa rahsia sahabat-sahabat ni? Sebab kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata sahabat-sahabat ni dengan Quran rapat sangat, dekat sangat. Maka dia dengan Allah dekat sangat. Maka apa makna dia? Ini doa dia. Wahai zat, wahai Allah, wahai zat yang maha pengasih, wahai zat pemilik aras yang agung, wahai zat yang sanggup berbuat sekendaknya, demi keagunganmu, demi kekuasaanmu yang tidak terbatas. Ini kekuatan ni. Kita nak dengar ada petua orang Melayu kita kita punya orang alim kata apa, bila nak doa tu sebut nama kekuasaanmu, demi kekuasaanmu, demi keagunganmu yang tidak terbatas, demi cahaya la yudamu, wa binurika allazi, demi cahayamu yang meliputi seluruh arash, aku memohon kepadamu untuk menghindarkan diriku dari kejahatan perompak ini. Wahai zat yang maha penolong, Ya Mughis, ke sini. Ya Mughis, ke sini. Ya Mughis ni, wahai yang maha penolong, ke sini, tolonglah aku. Maka digambarkan oleh Anas bin Malik, tiba-tiba setelah dia membaca doa itu 3 kali,
dibaca 3 kali. Muncul seorang penunggang kuda dengan sebilah belati, dengan pedang terhunus di tangannya. Bila 3 kali baca doa, tiba-tiba ada seorang naik kuda dengan pedang terhunus. Dan sebelum perompak buat apa sempat, perompak dan tak sempat nak buat apa-apa, ramai perompak tu, si penunggang kuda pergi tebas kepala-kepala mereka dan membunuh ketua perompak itu. Maka tewas semua perompak, mati semua perompak. Seorang datang naik kuda. Ni sahih, riwayat yang sahih. Maka penunggang kuda itu mendekat Abu Mu'allaq. Lepas habis tu dia tak hilang. Dia terus dekat kat Abu Mu'allaq. Maka dia pun kata, bangun, kum, bangun. Maka Abu Mu'allaq pun bertanya kepada dia, siapakah kamu? Kamu ni siapa? Sesungguhnya Allah telah menolong aku dengan kedatangan kamu. Allah tolong aku dengan kamu. Tengok apa jawapan penunggang kuda. Maka dia jawab, aku adalah malaikat daripada langit keempat. Malaikat mengaku dia pengangkat. Malaikat. Dia tak kata aku hamba Allah. Tak. Dia sebut aku malaikat. Aku malaikat daripada langit keempat. Ketika kamu membaca doa pada kali pertama, maka terdengar suara gemerising, suara kuat di seluruh pintu langit. Pintu langit bergegar. Lalu ketika kamu membaca doa kali kedua, maka seluruh penghuni langit mendengar suara yang kuat. Maksudnya mula-mula pintu bergegar, pintu langit bergegar. Macam mana pintu langit kat mana dia, jangan tanya saya tak tahu. Benda gaib kan saya tak pernah nampak lah. Tapi bergegar, bising. Kemudian selepas tu baca kali kedua, seluruh langit mendengar doa dia. Satu langit, seluruh langit, langit pertama sampai langit ke-7 mendengar kata malaikat ni. Dan ketika kamu membaca doa yang ketiga, maka Allah berfirman kepada aku, Allah perintahkan aku, wahai, betapa pilunya doa ini. Allah berfirman kepada aku, pada malaikat yang jaga pintu keempat ni, pilunya, sedihnya hamba aku ni minta tolong daripada aku. Ya Mughis, sini. Ya wahai yang maha penolong, tolonglah aku. 3 kali disebut, wahai yang maha penolong, tolonglah aku. Maka aku memohon kepada Allah. Bila Allah firman kepada aku mohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku bunuh semua perompak tu. Maka Allah izinkan aku turun bunuh semua. Malaikat cerita kat sahabat ni. Kalau kita macam mana? Malaikat ke ni? Wah, nak minta berkat sikit. Tak ada. Tuan-tuan dan puan Allah, ini sahabat yang telah sampai peringkat hakul yakin. Macam mana dia boleh sampai hakul yakin ni? Sampai malaikat turun mengaku sebagai malaikat. Maknanya dah gaib ni, benda gaib. Benda yang gaib ni, hakul yakin. Sampai dia boleh nampak malaikat bunuh. Berlaku pada perang Badar. Tentera berbaju putih nampak juga malaikat, tapi tak mengaku malaikat. Cuma Allah beritahu pada Nabi beritahu ini malaikat. Tapi tak jumpa sahabat, aku malaikat jangan bunuh aku. Aku tolong kau. Tak. Tapi Abu Mu'allaq malaikat mengaku dia malaikat. Dan mengaku pada malaikat, dan kemudian dia cakap ini perintah Allah, tolong kau secara direct. Doa ni mustajab tuan-tuan. Siapa nak doa ni, PM saya, nanti saya bagi. Tapi doa ni dia datang bersama amalan Al-Quran, bersama dengan hakul yakin, bersama dengan ainul yakin. Dia bukan datang dengan ilmu yakin aja, datang dengar ceramah, kita dah ada doa bagus. Sebab doa ni saya pernah dengar orang tua-tua kita belajar, mengajar. Ada seorang ni pahlawan lah juga, ulu balang lah juga. Tapi saya tak pernah nampak lah dia hayati Quran sebagainya. Dia kata baca satu doa. Dia sebut doa lebih kurang doa ni. Kebesaranmu ya Allah, ada lebih kurang doa ni. Dia kata sebelum kamu habis baca doa, kepala tu akan tercampak ke bawah. Maksudnya dipotong, malaikat potong kepala kan. Ni doa nak lawan Dajjal ni. Nak lawan tentera Dajjal ni. Tapi bersama hakul yakin, bukan bersama ilmu je. Ini hadis ni sahih ke tak sahih? Sahih, bagus. Sekarang mata itu tak hakul yakin. Di mana hakul yakin tu? Hakul yakin tu ada pada tarbiyah Al-Quran. Ada pada tarbiyah Al-Quran.
Sejauh mana kita baca Quran, sejauh mana kita menghayati maknanya, sejauh mana kita mendalaminya, mendokongnya, menyebarkan kepada orang lain, menyampaikan sampai peringkat mati kerana memperjuangkan firman Allah Al-Quran. Jadi apabila kita mempunyai kekuatan ini, insya-Allah barulah kita boleh melakukan tadhiyah. Tadhiyah ini pengorbanan. Sebab itulah bila kita cerita pasal tadhiyah ini, kita nak kena rasa bahawa dia bukan sekadar cakap. Kita pergi sembelih lembu, sembelih kambing, kemudian kita kata aku dah buat korban dah. Kita ingat sembelih tu dah, bukan darah yang datang ke Allah, bukan darah yang pergi ke Allah amalan korban ni, tapi takwa kamu yang ada pada kamu, pada hati kamu. Jadi Allah tengok takwa kita pada korban tadi. Jadi takwa tu kat mana? Takwa tidak akan dapat melainkan dengan al-yaqin. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Kan Allah kata apa? Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kena beriman dulu. Iman ni apa? Ilmu yakin, wa ainul yakin, wa haqqul yakin. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, wahai orang yakin, yang ada ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, kan? Bertakwalah kepada Allah, dan bertakwalah pada dengan Allah yang sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Inilah perkara yang kita nak kena rasa. Ini tarbiyah, ini hakikat kekuatan Taifah Mansurah. Dia bukan hanya sekadar kita kata saya belajar, saya ikut ni, saya baca zikir, nak kena zikir 1000 kali, 100,000 kali, tapi kita jauh daripada tarbiyah Quran, jauh. Tak jadi. Jadi hari ni tak ramai orang sebab maklumlah malam raya, hari raya petang raya kan. Semua nak cari lomang, cari ketupat kan. Tuan-tuan puan-puan batullah, kita ada sisa-sisa asar ni. Saya minta kepada sama-sama kita banyakkan doa. Minta Allah bantu kita dengan amalan jihad, dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Minta ni doa ketika Arafah ini, ketika wukuf ini, doanya mustajab. Ni lepas asar ni mustajab doa ni. Lepas asar doa mustajab. Minta ke Allah. Jangan tengok TV, tutup TV, tutup internet, tutup WhatsApp, tutup FB, tutup semua lepas ni. Doa fokus. Dan doa dengan hakul yakin. Apa doa dengan hakul yakin ini? Kita doa dengan satu perasaan bahawa kita ingin mendekati Allah dengan kita menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Itu hakul yakin. Kita nak mendekati hakul yakin. Dan kemudian kita berdoa dengan kita minta pada Allah, guna nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta antallah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, birahmatika nastaghis. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghis. Guna nama Allah. Guna nama Allah, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami sekali, insya-Allah. Saya sentiasa doakan untuk tuan-tuan perempuan, terutamanya semua yang telah mengambil zikir-zikir, amalan-amalan daripada saya, dan akan termasuk dalam doa saya, insya-Allah. Dan bukan saja doa saya, doa guru-guru lagi. Dan saya pun ada guru-guru juga. Ada guru-guru yang hidup, ada yang dah meninggal dunia. Syekh-syekh kan. Kalau yang saya sebut nama, contohnya Mutta'al Al-Jabari, Syekh Mutta'al Al-Jabari rahimahullah, anak didik Hasan Al-Banna rahimahullah, seorang mujahid al-akh, al-mujahid al-syekh. Saya jumpa dia, tengok muka dia, teringat syurga. Kita kalau tengok muka Rasulullah kan teringat apa? Tengok muka Rasulullah ni teringat syurga Allah. Saya tengok dia teringat syurga. Tuan-tuan tengok muka saya tak teringat apa-apa, serabut je kan. Saya tengok guru-guru yang soleh-soleh, tengok wajah saya teringat syurga. Itu wajah orang-orang yang soleh. Dah meninggal dah. Mutta'al Al-Jabari rahimahullah, Al-Syahid
Mudah-mudahan Allah SWT menerima semua amalan kita. So kita ada guru-guru kita, kan? Kita juga sampailah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah sampai kepada Hasan bin Ali radhiyallahu an, sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, sampailah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua sanak-sanak tu, guru-guru tu. Jadi bila kita doa, kita masukkan sekali rabitah kita, adab. Apa adab dia? Adabnya kita bayangkan wajah guru-guru kita, kan? Bayangkan wajah. Kalau guru-guru kita tak ada, tak tahu, tak kenal, tak apa, bayangkan inilah, kan, Rasulullah SAW. Kalau kita tak tahu Rasulullah macam mana wajahnya, tak apa, bayangkanlah makam dia. Kita kan pernah pergi Mekah, tengok makam dia macam mana. Tak pernah pergi Mekah, tak apa, bayangkan masjid dia. Masjid dia je, bayangkan masjid dia. Bayangkan aja, kan? Bayangkan kenapa? Bukan nak kita nak mengabdikan diri kepada dia, bukan nak minta kat dia, tak. Kita bayangkan dia dalam rangka kita nak mengeratkan kasih sayang kita dengan dia. Rabitah. Rabitah ni apa? Kasih sayang. Kita bayangkan wajah guru-guru kita, kasih sayang, dalam rangka kita nak mendapat barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut apa? Kan? Tabaruk. Dalam kita tabaruk kepada Allah, minta, ya Allah berkatilah, kan, apa yang ada pada Rasul, pada ulama-ulama, pada apa yang ada ni, untuk kita nak, kan, mendekatimu. Taqarrub kepada Allah. Tabaruk wa taqarrub. Tabaruk ni kita nak, kan, mengambil barakah Rasul. Ya Allah, sempena dengan barakahnya Rasulullah SAW, ya Allah, Engkau berilah kepada kami satu kebaikan. Itu maksudnya tabaruk. Kita bertabaruk, mengambil barakah. Bukan kita minta kat Rasulullah, kita minta kat Allah. Ada orang kata mana boleh tabaruk ni, kan, tabaruk pada orang yang dah, Rasulullah SAW dah mati, mana boleh. Tak. Kita bukan menyembah Rasul, kita minta Allah. Allah sayang kat dia, kan? Allah sayang kat Nabi, kan? Allah sayang kat Nabi, Allah sayang kat guru-guru, para sahabat Nabi. Allah sayang tak? Allah sayang. Ya Allah, Engkau sayang kat dia, kan? Aku pun sayang kat dia juga. Ya Allah, terimalah doa kami. Kita minta kat Allah, kita minta kat Nabi, minta kat Allah, kan? Itu nama dia tabaruk. Ini rabitah. Yang ini, adab-adab ni kita tak simpan. Tapi nak sebut sini, ini adalah perkara-perkara yang kadang-kadang kita terlupa. Kita ingat kita doa kita seorang-seorang kita je. Tak, kita minta sekali. Mak ayah kita, mak ayah kita salihah, mak ayah kita baik contohnya. Kita bayangkan wajah mak ayah kita, kasih kita pada mak ayah kita, bayangkan wajah mak ayah kita. Kita doa, minta Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa dia. Dia sebagai rabitah, keterikatan, ikatan hati. Jadi dalam doa ni kita masukkan sekali. Bukan kita minta kat dia, bukan minta kat Nabi, tak, kita minta kat Allah. Tapi, kan, oleh kerana Nabi yang banyak baik tadi tu, kan, kita kata barakah dia, maka kita minta, ya Allah, aku sayang kat Nabi, ya Allah, Engkau pun sayang kat Rasulullah SAW. Ya Allah, Engkau sayang, aku sayang, ya Allah, dengan barakahnya, ya Allah, Engkau berilah aku, tolong aku, minta kat Allah, bukan minta kat Nabi. Itu maknanya tabaruk. Kemudian satu lagi apa? Taqarrub. Dalam rangka taqarrub. Taqarrub apa? Mendekati Allah. Kita mengenal, kita kenal guru kita, mengenal orang soleh tadi. Kemudian orang soleh tadi memimpin kita mengenal Allah. Maka itu taqarrub kepada Allah. Jadi dalam doa kita masukkanlah sekali doa orang-orang yang terdahulu daripada kita, orang-orang yang pernah memimpin kita, membimbing kita, supaya, kan, kasih sayang Allah kepada mereka limpah juga pada kita. Kita tompang lah macam itu. Kita kan jahat, kan, banyak benda lemah kat kita ni, kan. Jadi di akhir hari Arafah ini kita nak masuk maghrib, tak lagi nak raya dah, insya-Allah. Maka kita banyakkan doa, istighfar, minta doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca banyak. Ini doa yang zikir yang paling afdal, ataupun zikir yang mentauhidkan Allah. Di malam, di hari-hari Arafah. Banyak baca. Kemudian lepas tu kita minta lah ke Allah. Ni sekarang ni antara yang terbaik lah, nak minta ke Allah. Yang kata kalau kita kat Malaysia ni, sekarang ni dah masuk pukul 6 ni, maknanya nak dekat-dekat dengan maknanya kat sana dah Zuhur lah. Zuhur kan, dah masuk
waktu wukuf tu dah mula dah. Doa. Jadi mudah-mudahan doa kita waktu asar kat sini, di sana zuhur lebih kurang, mudah-mudahan Allah makbulkan. Doa untuk saya sekali, jangan lupa. Nur Azman, kalau tak ingat nama saya, Nur Azman. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mari sama-sama kita membayangkan. Ni Rabitah. Rabitah ni apa? Ikatan kasih sayang. Kita bayangkan wajah ayah kita, mak kita, bayangkan wajah anak kita, suami kita, isteri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat yang lain, supaya termasuk dalam doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa askillahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا غني يا مغني أغننا بفضلك عمن سواك. يا الله اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بالسوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah banyakkan istighfar, banyakkan ni, hidupkan malam ni hidupkan ya. Malam ni, malam besok hari raya hidupkan tahajud. Ini antara malam-malam yang baik. Hari-hari tasyrik ni hari-hari yang juga doanya mustajab. Banyakkan doa. Tuan-tuan rahmat Allah Taala, insya-Allah panjang-panjangkan apa yang kita bincangkan. Kita doakan supaya kita diterima oleh Allah semua amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya tuan-tuan. Maaf zahir batin.